Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hidayat Muhammad Amin, nombor kad matrik 14 DTP 19F2804. Seterusnya, pakar chapter saya dari kumpulan yang sama adalah Muhammad Aiman bin Zain Nisham, 14 DTP 19F2006, Muhammad Yusuf bin Mat Yusof, 14 DTP 19F2803, Muhammad Nur Ramdan bin S. Munasaha, 14 DTP 19F2801. Yang saya hormati Puan Fahzaliza binti Ahmad Afendi, merupakan pensyarah khusus bagi Manufacturing System. Pada hari ini, kumpulan saya ingin membentangkan satu kaedah ataupun lean system yang mana berkaitan dengan satu kilang. Kita mencari satu masalah, iaitu problem, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai contoh adalah pembaziran serta ketidakurusan yang cekap dalam sesebuah kilang tersebut. Maka kami dari kumpulan ini memilih satu cara dalam linear system, iaitu Kaizen. Kaizen iaitu continuous improvement is a strategy where employees at all levels of a company work together proactively to achieve regular incremental improvement to the manufacturing process. In a sense, it combines the collective talents within a company to create a powerful engine for improvement. Apa yang boleh dikaitkan atau apa yang boleh dimaksudkan adalah penambahbaikan berterusan. Jadi, ia adalah merupakan satu strategi di mana pekerja di semua peringkat syarikat bekerja secara proaktif untuk mencapai penambahbaikan secara berkala dan berterusan. Ia berperingkat kepada proses dalam pembuatan. Dari satu segi, ia menggabungkan bakat kolektif dalam syarikat untuk mencipta salah satu buah enjin ataupun sebagai contoh produk untuk menambahkan baik lagi kualiti dan sebagainya. Apa yang boleh saya simpulkan secara menyeluruh ataupun secara definisinya adalah Kaizen ini yang mana berasal dari bahasa Jepun yang bermaksud perubahan kepada yang lebih baik. Tetapi apa yang dimaksudkan sebenarnya bukanlah yang dikatakan, tapi ia adalah merupakan salah satu falsafah yang mana Kaizen ini mula dikenali atau digunakan tidak lama selepas Perang Dunia Kedua, apabila Amerika Syarikat menghantar beberapa penasihat untuk membantu negara Jepun membina semula ekonomi mereka. Salah seorang penasihat ialah Dr. Deming, yang sering dikreditkan dengan idea-idea bagaimana Kaizen dicipta, kerana beliau ada menyatakan cara untuk sentiasa meningkatkan sistem pengeluaran dan perkhidmatan secara berterusan ialah dengan meningkatkan kualiti dan produktiviti berterusan dapat membantu dalam penjimatan kos. Jadi, apa yang boleh dikatakan, sistem Kaizen ini merupakan salah satu sistem dalam Lean ataupun urusnya berkaitan dengan cara mengawal ataupun menggerakkan sesuatu cara lebih pada menyeluruh untuk mencapai satu kualiti ataupun penambahbaikan secara berterusan, yang mana antara prinsip Kaizen yang ditubuhkan atau dicipta adalah proses yang mana dia membaikkan atau menghasilkan produk yang lebih baik. Selain itu, dia meneliti dengan mengurus daripada data ataupun fakta dan sebagainya, mengambil tindakan membetulkan kesilapan, bekerja secara berpasukan, meningkatkan produktiviti, serta pesanan atau order pelanggan dapat disiap dan dihantarkan tepat pada masa. Itu adalah merupakan satu prinsip dalam sistem ataupun salah satu sistem yang ada dalam Lean system, iaitu Kaizen, yang mana ia ingin meningkatkan kepuasan dalam pelanggan. Secara ringkasnya, Kaizen ialah budaya kerja harian yang memfokuskan kepada usaha menambah baik secara berterusan di dalam sesebuah proses atau cara kerja di setiap keseluruhan bahagian, dan ia melibatkan semua pekerja. Sasaran penting ialah menyingkirkan pembaziran, iaitu yang berterusan dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti. Secara kesimpulannya, Kaizen merupakan salah satu sistem yang dapat digunakan dalam sesebuah kilang
bagi menepati satu target atau pencapaian yang ingin dicapai, iaitu kepuasan pelanggan serta menjadikan satu produk itu merupakan produk berkualiti dan produktiviti. Seterusnya, saya serahkan kepada pakar chapter seterusnya, iaitu Muhammad Yusri. Dipersilakan. Untuk slide seterusnya adalah The Circle of Kaizen for Continuous Improvement. Yang pertama adalah involves, iaitu kitaran Kaizen bermula dengan menganalisis isu dan masalah yang memerlukan penambahbaikan. Pelibatan pekerja adalah sangat penting pada peringkat ini. Yang kedua adalah find problem, iaitu dalam langkah 2 menganalisis proses lengkap dan sebab mengapa isu dan masalah itu timbul. Yang ketiga, think solution, iaitu kaedah kreatif terlibat di mana seseorang boleh memikirkan sebarang idea dan berinovasi. Tiada idea ditolak daripada idea yang dibentangkan. Satu penyelesaian dipilih sebagai pemenang dan kemudian idea ini dilaksanakan dan diuji. Dan seterusnya, implement, iaitu idea yang dipilih dalam langkah 3 kemudiannya dilaksanakan dan tindakan diambil ke atasnya. Kemudian check, perubahan yang terhasil yang disebabkan oleh pelaksanaan analisis. Sekali lagi, proses lengkap dianalisis untuk menentukan kesesuaian kaedah baru dengan proses lengkap. Yang terakhir adalah repeat, iaitu falsafah Kaizen mengatakan bahawa satu langkah jarang akan membawa peningkatan drastik. Sebaliknya, perubahan kecil dan berterusan diperlukan untuk membawa perubahan besar dalam organisasi. Kemudian, the PDCA Circle of Kaizen, iaitu yang pertama, plan. Fikirkan dan rancang penambahbaikan yang diperlukan. Yang kedua, do. Laksanakan perubahan dalam organisasi. Yang ketiga, check, iaitu semak pelaksanaan dan keserasian perubahan dengan proses sedia ada. Yang terakhir iaitu act. Bertindak atas penemuan sekali lagi dan ulangi proses dan terus mengenalpasti proses serta elemen yang perlu diperbaiki. Kemudian saya serahkan kepada rakan saya iaitu Muhammad Nuriman. The previous problem that this company facing is they are always took time to finish one process to other process product in time. To improve the company in the future, we can apply Kaizen method. First, train all the operators about working. The company must taught all the workers the proper step by step to do work so all the process becomes smoother. Next, operators knowing how to do work fast. When all the workers have proper knowledge about their work job, they can minimize to do error. After that, the difference in work output from the number of operator. Using Kaizen method, the company must analyze where the problem came. Example, take feedback from workers. Next, adding operator to reduce product processing time. After analyze the problem, the company must take the best solution that can solve the problem. After that, trying to increase the number of product production. The company can use whether add more workers or more machine into the company. Lastly, production and delivery to customers of products very fast. It will give a trust to customer about this company and the quality of production become better. Saya akan serahkan slide ini kepada rakan saya yang seterusnya iaitu Ramdan. The improvement iaitu penambahbaikan. The previous is mismatch in product name and product description. Maksudnya tidak sepadan dalam nama produk dan penerangan produk. The future is first arrange the name and description of the product before carrying out the work and start a second inspection before packing. Second, get to know each type of product release. Third, change the size of the writing on the product label. Fourth, more sensitive in labeling product names and description. Fifth, can facilitate the work of packing. And the last one is product production increase rapidly. Yang bermaksud feature yang pertama bermaksud susun nama dan penerangan produk sebelum menjalankan kerja dan memulakan pemeriksaan. Kedua, sebelum pembungkusan.
Yang kedua, kenali setiap jenis produk yang dikeluarkan. Yang ketiga, tukar saiz tulisan pada label produk. Yang keempat, lebih sensitif dalam melabelkan nama dan penerangan produk. Yang kelima, dapat memudahkan kerja mengemas. Dan yang terakhir, pengeluaran produk meningkat dengan pesat. Sekian, terima kasih.